Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak share kepada anda semua berkaitan dengan teknik ataupun kaedah yang telah saya cipta bagi memudahkan pelajar-pelajar saya untuk lebih memahami dalam mata pelajaran ekonomi. Jadi, selepas anda menonton video saya ini, diharapkan serba sedikit dapat memberi idea dan inspirasi kepada guru-guru dan pelajar-pelajar untuk lebih memahami dalam mata pelajaran ekonomi. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, hari ini cikgu nak tunjukkan satu kaedah macam mana nak kenal pasti antara keluk permintaan ataupun keluk penawaran. Okey, ini teknik dia sangat mudah ya. Okey, yang pertama ialah keluk permintaan. Okey, so keluk permintaan macam ni ya. Okey, kenapa dia bentuk macam ni? Okey, lagi satu, keluk permintaan simbol dia ialah D. Okey, sebab tu kita label di sini D. D bermaksud daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu demand ataupun permintaan. Okey, so cara dia, okey, nampak tak dia punya garisan macam ni? So andaikan kita sambungkan, okey, contohlah cikgu bengkokkan. Okey, so dia dah jadi bentuk macam D. Okey, bila kita sambungkan, okey, contohnya macam ni. Okey, so itu adalah keluk permintaan. Awak bayangkan D. Sebab tu label dia D, demand. Okey, tu berkaitan dengan keluk permintaan. Kita tengok pula keluk penawaran. Okey, untuk keluk penawaran, okey, bentuk dia macam ni ya. Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, so kalau keluk penawaran, okey, dia punya simbol adalah S. Okey, S untuk supply ya. Okey, maksud dia ialah penawaran. So cara dia, formula dia ialah, okey, bayangkan sebab dia punya simbol ialah S. So bayangkan kita tulis huruf S. So maksud dia hujung ni bertemu dengan hujung S ni. So bila kita sambung dapatlah bentuk macam ni. Okey, tu salah satu lagi cara nak tahu keluk penawaran. Okey. Okey, so untuk next subtopik macam mana nak ingat masalah ekonomi. Okey, sebab dia ada dua ya, masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi. So supaya awak tak tertukar, so cikgu buat satu lagi formula. Okey, so masalah ekonomi, kekurangan pilihan kos lepas. So ingat perkataan dekat depan ni KPK. So cikgu dah create satu formula. So K yang pertama ialah untuk kau. Okay, PK itu ialah perkataan daripada berfikir sebenarnya lah sendiri. Okay, so dengan kata lain kau fikirlah sendiri. So highlight perkataan K, PK lah, S tu cikgu just tambah saja untuk bagi lebih ingat lah. So K ni ialah kekurangan, PK pilihan, P untuk P, K lah ni ialah kos lepas. Okay, boleh? Okay, so nak tengok perbezaan pula dengan masalah asas ekonomi. So kita tengok. Okey, seterusnya, okey, kita nak compare ataupun takut pelajar ataupun awak tertukar masalah ekonomi dengan masalah asas ekonomi. So kalau tadi kau fikirlah sendiri untuk masalah ekonomi, untuk masalah asas ekonomi ingat perkataan A, asas. So asas A bermula dengan A iaitu abu. ABBU. Apakah itu abu? ABBU. Okey, so cikgu dah pecahkan. Okey, ini A yang pertama ialah untuk apa barang yang hendak dikeluarkan. Yang kedua B ialah berapa barang yang hendak dikeluarkan. B yang ketiga bagaimana barang hendak dikeluarkan. Dan yang last sekali ialah U untuk siapa barang dikeluarkan. So, supaya awak tak tertukar antara masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi. So, masalah asas ekonomi A tu adalah sama dengan abu, ABBU. Okey, jelas? Jelas. Okay. So, kita tengok pula yang next. Okey, so untuk next subtopik ialah cara mengira kos lepas. Okey, so ada dua kaedah. Kalau yang ni dalam bentuk jadual, so macam mana kita nak kira kos lepas. Okey, so daripada jadual ni, okey, katakan soalan
Berapakah kos lepas kemeja T sekiranya syarikat ABC Sdn Bhd menukarkan kaedah X kepada Z? Okey, so macam mana cara kita nak selesaikan untuk soalan nak mengira kos lepas? Okey, teknik yang telah cikgu reka ataupun cipta, okey, seperti di bawah. Okey, yang pertama, okey, dapat je soalan macam tadi, jadual tu awak bulatkan ataupun highlightkan terlebih dahulu. Okey, kaedah mana yang dia benar? Okey, katakan dia kata menukarkan kaedah X kepada Z. Okey, X kepada Z, so awak bulat ataupun awak highlightkan. Okey, lepas tu dia nak kos lepas untuk kemeja T, so awak tengok kemeja T. Okey, bulatkan sama juga, sama dengan yang kaedah X atau Z. So kita cari jumlah bilangan yang semakin menurun. Okey, so sebab itulah cikgu bulatkan yang makin menurun daripada 100 ke 60. Kalau yang ni 40 kepada 80 semakin meningkat. So bukan, so kita ambil yang semakin menurun. So kita bulatkan. So lepas tu kita tolakkan saja. Okey, tengok kaedah yang seterusnya. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, lihat jumlah barang yang semakin menurun. Okey, yang kemeja T. Langkah 3, tolakkan jumlah yang semakin menurun tersebut. Maksudnya tolak je lah 100 tolak 60. Okey, so dapatlah 40 helai kemeja T. Okey, faham? Okey, so kita tengok yang lain pula. Okey, yang kali ni adalah tajuk daripada tingkatan 5. Okey, cukai tak langsung. Macam mana nak ingat cukai? Sebelum ni awak dah belajar. Okey, hasil kerajaan diperoleh daripada apa? Okey, so dia terbahagi pada hasil cukai, hasil bukan cukai. Okey, cukai terbahagi pada dua, cukai langsung, cukai tak langsung. So kita pergi pada cukai tak langsung. Okey, so cukai tak langsung, cara nak ingat. Okey, so ini adalah formula yang cikgu dah buat. Ingat perkataan tak langsung daripada bahasa Inggeris ialah indirect. So bila ingat indirect, so awak bulatkan I, indirect ni. So bila ada I, awak ingat I untuk import. Okey, import sebab sama-sama I. Kita panggil cukai import ataupun duty import. Okey, so cukai tak langsung yang pertama. So bila ingat I ni, ingat juga judi, cukai perjudian. So awak bulatkan I juga. Okey, lagi satu ialah levy pekerja. Okey, so ingat bulatkan juga perkataan I dekat belakang. Okey, so import, judi, I belakang dan levy, I belakang. Okey, so seterusnya, bila sebut import, okay, sebab tadi mula-mula I untuk import, mesti ada ekspor. Biasalah urus niaga, bila melibatkan import, selalunya akan ada ekspor. Okay, dalam perdagangan antarabangsa lah. Okay, so import, mesti ada ekspor. Okay, aktiviti ekspor dan import confirm melibatkan jual beli barang dan perkhidmatan. So awak ingat juga, kita panggil cukai barang dan perkhidmatan, GST, ataupun yang terkini ialah cukai jualan dan perkhidmatan, SST. Okey? So awak dah ingat bila melibatkan ekspor import memang melibatkan jual beli barang dan perkhidmatan. Lagi satu, bila ada ekspor, okey, tadi dah ingat E ya. Okey, ekspor E, ingat juga perkataan excise E juga. Okey? Sebab itulah cikgu tulis kat sini huruf E sama dengan E. Okey, excise dengan export. Okey, jelas? Jelas. Okey, so kita tengok yang next. Okey, seterusnya macam mana kita nak kenal pasti yang mana satu melibatkan dasar keuangan mengembang, satu lagi dasar keuangan menguncuk. Okey, so kadang pelajar tak berapa jelas, okey, keuangan mengembang tu apa, menguncuk tu apa. So, cikgu dah reka satu formula, okey, boleh tengok dekat sini. Okey. Contohnya, okey, dasar keuangan mengembang, okey, dan menguncuk ini digunakan untuk menyelesaikan masalah apa? Tahu, sama ada penyelesaian ekonomi atau inflasi. So, macam mana nak ingat? Okey, formula nak ingat yang mana satu dasar keuangan mengembang dan yang mana satu dasar keuangan menguncuk. Okey, awak tengok ya, apa penerangan yang cikgu dah tulis. Okey, masa kemelesetan ekonomi, ramai menganggur duduk rumah, asyik makan je. Lama-lama badan jadi gemuk ataupun mengembang. So, dasar keuangan mengembang, ingat kemelesetan ekonomi sebab duduk rumah menganggur. Okey, faham? Okey, lagi satu,
Okey, katakan yang pertama ialah masa inflasi. Okey, masa inflasi harga barang mahal. Okey, confirm lah inflasi kan kenaikan harga secara berterusan. Okey, harga barang mahal, akhirnya ramai tak mampu beli barang sebab tak ada duit. Okey, sebab harga barang mahal kan, lalas tak ada duit. Kesannya badan jadi kurus ataupun kuncup sebab kurang makan, sebab tak ada duit tadi nak beli. So dasar keuangan menguncuk, ingat perkataan inflasi. Okey, boleh? Itu cara yang seterusnya kita akan tengok pula. Ada lagi satu cara yang melibatkan pengembang dan menguncuk. Okey, kita tengok. Okey, seterusnya kalau yang tadi dasar keuangan mengembang menguncuk, kalau yang ni pula, okey, cikgu nak tekankan alat dasar keuangan. Okey? So, dia masih melibatkan kemiskinan ekonomi dan inflasi ataupun mengembang dan menguncuk. Okey, so kalau alat dasar keuangan memang dia ada nisbah rizab berkandun, nisbah rizab tunai, kadar faedah, syarat sewa beli dan surat jaminan kerajaan. So, sama ada nak naikkan atau turunkan rizab berkandun dan lain-lain lah. Okey, kita tengok penjelasan yang cikgu dah buat. Okey, boleh tengok dekat bawah. Okey, cara mudah nak ingat. Okey, yang ni tadi, yang sebelah ni apa tadi? Cuba tengok ke atas balik. Sebelah ni. Okey. Kemiskinan ekonomi. Okey, kita tengok cara nak mudah ingat. Okey, naikkan lagi. No. Okey. So cara mudah nak ingat, mesti ingat kemiskinan ekonomi maksudnya ekonomi lembab atau jatuh. Ekonomi meleset, mestilah kegawatan ekonomi. So maksud dia ekonomi lembab ataupun jatuh. Sebab tu cikgu buat perkataan jatuh, sebab itulah formula dia rizab berkandun jatuh, menurunkan rizab berkandun, rizab tunai, semua perkataan tu jatuh. Okey, kadar faedah jatuh. So ini adalah formula dia sebab ekonomi jatuh. Okey, jadi semua jatuh. Rizab berkandun, rizab tunai, kadar faedah. Okey, yang cikgu dah tulis. Okey, masa tu ramai orang menganggur. Macam yang cikgu dah explain tadi, kemiskinan ekonomi orang tak bekerja, menganggur. Okey. So masa tu ramai orang menganggur, tak ada duit. Bila tak ada duit, maka hidup rasa miskin dan tak mampu nak beli barang, terutama barang keperluan seperti makanan. Terpaksa ikat perut. Okey. So akibatnya badan mulai susut dan kurus. Bila badan dah jadi kurus, baju semua longgar. Sebab itulah melonggarkan syarat sewa beli. Okey? Jadi ia dah jadi satu kaedah penceritaan. Okey, satu persatu. So kita nampaklah benda tu. Okey? Kita tengok ada lagi tak kat bawah. Okey. Akhirnya orang ramai tadi terpaksa beli baju lain sebab pakaian sedia ada terlalu besar. So dia beli, sebab itulah beli surat jaminan kerajaan. Okey, kalau tadi, kalau sebelum ni longgar, apa yang longgar? Melonggarkan syarat sewa beli. Syarat sewa beli. Kalau yang ni, okey, bila dah pakai yang longgar tadi, dah jadi satu cerita, lepas tu terpaksalah beli baju lain. Sebab kalau pakai baju tu nanti orang nampak pakai t-shirt, tapi bila orang tengok, ingatkan baju pelawar. Okey, contoh. Okey, so kita tengok yang sebelah ni satu lagi. Okey, kalau ni ialah inflasi. Okey, kalau inflasi, macam mana nak ingat? Sama ada naikkan nisbah rizab berkandun ke rizab tunai. Tak kisah awak, salah satu kalau awak ingat dalam cerita, benda tu akan berlawanan je dengan yang sebelah satu lagi. Okey, cara mudah nak ingat, mesti ingat inflasi maksudnya kenaikan harga. Okey, sebab itulah inflasi, harga naik kan, kenaikan tingkat harga umum. So bila perkataan naik harga tu semua awak kena ingat naik. Maksudnya naik, meningkatkan rizab berkandun, nisbah rizab tunai, semua naik. Okey, naik. Okey, rizab berkandun, rizab tunai dan kadar faedah semua naik. Okey, so ingat perkataan daripada ni tadi. Okey, bila harga barang naik, penjual akan untung sebab ambil kesempatan naikkan harga barang. Okey, dengan kata lain, okey, inflasi itu wang yang banyak mengejar barang yang sedikit. Maksudnya duit banyak, barang sikit. Okey, itulah maksud dia. Okey, so bila harga naik, penjual akan nak jual barang tu sebab dia tahu orang akan beli sebab barang tak banyak. So sebab itulah harga naik. Okey, bila penjual untung, dia orang akan hidup mewah, makanan banyak sebab dah jual barang tadi dengan harga yang tinggi. Okey, so dia akan dapat untung banyak lah. Bila hasil makan banyak, badan jadi gemuk. Okey, bila
Bila badan jadi gemuk, baju semua ketat. Sebab itulah mengetatkan apa? Syarat sewa beli. Mengetatkan syarat sewa beli. Okey, so kita tengok yang last kali. Akhirnya penjual tadi jual baju yang ketat tadi sebab tak boleh pakai ataupun tak muat. Ni pun sama kaedah penceritaan. So kalau awak faham salah satu, insya-Allah awak akan ingat kedua-duanya. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, so macam mana dengan penerangan cikgu tadi? Okey, so awak boleh apply lah, okey? Sebab dia ada kaedah akronim ada, okey, penceritaan ada. So menarik tak? Menarik. Okey, so cikgu harap awak boleh apply lah sampai bila-bila.